Okey, eksperimen 5.1 ataupun dalam buku teks ni eksperimen 5.2. Okey, 5.2. Muka surat 108. Boleh tengoklah ya muka surat 108 tu, tapi ada sedikit berbeza lah, sedikit berbeza dengan apa yang buku teks buat. Tapi kamu bolehlah ikut buku teks pun tak ada masalah ya. Dia buku teks dia guna buah tomato, yang cikgu guna ni buah pear, buah pear. Sebab dah lukis buah pear tu susah sikit dah nak tukar jadi buah tomato. Okay, tak apa. Apa tujuan eksperimen ni? Tujuan eksperimen ni adalah membandingkan kesan pemasakan buah dengan kehadiran etilena. Kita nak bandingkan kesan pemasakan buah dengan kehadiran etilena. Jadi etilena tu adalah fitohormon, dan fitohormon etilena ni dia akan membantu atau menggalakkan pemasakan bagi buah. Dia akan menggalakkan pemasakan bagi buah. Jadi buah tu kalau dah masak, apa perbezaan daripada buah yang tak masak? Selalunya buah yang dah masak ni dia akan rasa lebih manis. Okey, struktur tisu buah tu dia adalah lebih lembut. Dan seterusnya warna bagi kulit buah tu dah bertukar. Contohnya kalau kita ada buah mangga, warna kulit mangga tu akan bertukar daripada hijau ke oranye atau kuning. Okey, tapi ikut buah jugalah, bukan semua buah mangga dia akan mengalami penukaran kulit ya. Ada juga yang jenis walaupun dah masak tapi warna dia tetap hijau. Itu tak apalah, tapi kebanyakan dia akan mengalami penukaran daripada ciri-ciri itu. Jadi etilena ni dia akan menggalakkan pemasakan bagi buah. Dan sekarang ni kita cuba nak buktikan betul ke etilena ni dia menggalakkan pemasakan bagi buah. Sebab kita dah belajar teori-teori semua ni dalam buku teks yang ada ni kan. Video-video cikgu, kelas-kelas guru sekolah kamu dah ajar tentang kehadiran etilena ni menggalakkan proses pemasakan. Jadi nak tak nak kita nak cuba buktikan dengan eksperimen. Sebab itulah datangnya penyataan masalah. Okey, adakah kehadiran etilena memberi kesan kepada pemasakan buah? Betul ke etilena ni memberi kesan kepada pemasakan buah? Kamu jangan tulis macam cikgu cakap tu. Kamu guna adakah. Seterusnya kita ada hipotesis. Hipotesis pemasakan buah lebih cepat dengan kehadiran etilena. Jadi hipotesis ni adalah educated guess. Kita punya ramalan yang berdasarkan ilmu yang kita ada. Kita dah belajar tentang etilena lah, gibberellin lah, auxin lah, apa semua tu. Jadi sekarang ni adalah masa untuk buktikan bahawa pembelajaran ilmu yang kita ada tu betul. Eksperimen yang kita jalankan tu pun menunjukkan result yang sama. Okey? Jadi hipotesis atau ramalan kita berdasarkan ilmu yang kita ada ni, pemasakan buah lebih cepat dengan kehadiran etilena. Kamu jangan terbalik ya antara hipotesis dengan inferen. Inferen tu adalah logical reasoning. Kenapa benda tu berlaku? Kalau pemerhatian pula, dia result. Dia adalah keputusan. Benda yang kita lihat daripada yang kita jalankan eksperimen. Jadi dia benda tu lah. Jadi selalunya kalau soalan, dia tanya pemerhatian, dia tanya hipotesis, dia tanya pemboleh ubah ni, dia tanya inference, satu lagi dia tanya definasi secara operasi. Okey. Yang ni pun penting juga, definasi secara operasi ni. Better kamu belajar dengan cikgu kamu kat sekolah lah. Kalau ada masa nanti cikgu bolehlah nak terangkan juga. Okey, tapi yang atas-atas ni selalunya inferen ni dia ada pada bahagian perbincangan. Okey, inferen dia ada dalam bahagian perbincangan. Sebab apa dalam perbincangan tu kita akan cuba terangkan kenapa keputusan tu begitu. Kita akan cuba terangkan. Hipotesis ni adalah ramalan awal kita. Apa kemungkinan hasil daripada keputusan kita. Kesimpulan pula selalunya dia agak sama dengan hipotesis. Okey. Pemerhatian tu apa yang kita dapat lihat lah. Kita punya result. Okey, kemudian kamu ada radas dan bahan. Boleh baca lah ya. Pemboleh ubah dimanipulasikan kehadiran etilena. Jadi ada buah yang kita letakkan bersama dengan etilena, ada buah kita tak letak bersama dengan etilena. Kemudian kita lihatlah kepada
apa yang berlaku pada buah yang tidak diletakkan pada Ertelina dan buah yang diletakkan dengan Ertelina. Jadi yang itu akan jadi kepada bergerak balas, iaitu yang melibatkan pemasakan buah. Seterusnya kita ada pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan adalah jenis dan saiz buah bersama dengan suhu. Okey. Keadaan awal buah pun boleh juga. Sebab kita kena malarkan keadaan buah. Tak bolehlah kita ambil satu buah pear yang dah masak, satu lagi yang tak masak. Tak kenalah sebab kita nak uji kaji kehadiran Ertelina. Tiba-tiba kita ambil guna buah yang dah masak. Okey, jadi macam mana kita nak tengok Ertelina tu membantu dalam pemasakan buah atau tidak kalau kita tak pastikan kita malarkan keadaan awal buah pun boleh juga ya. Kita masuk kepada prosedur. Jadi kalau kamu tengok dekat sini dia ada 4 keadaan yang diletakkan. Jadi dia ada A1, dia ada A2, kita ada B1, kita ada B2. Kita labelkanlah plastik-plastik ni A1, B1, A2, B2. Jadi buah pear ni, buah pear ada 4 biji pear ni, kita lihat keadaan dia. Kita lihat keadaan dia sama ada dia keras atau tidak, dia sama atau tidak. Jadi kita catatkan pemerhatian kita pada awal, okey, tentang keadaan buah pear. Okey, jadi kita letaklah. Jadi keadaan buah pear pada awal eksperimen dia keras. Semestinya kena keras lah, tak boleh tak keras. Okey, kemudian kita tunggu. Okey, B1 dengan B2 ni kita letak buah pisang. Kita tunggulah dalam masa sehari. Kemudian yang A2 dengan B2 ni kita tunggu masa hari yang kedua. Jadi hari yang pertama tu kita buka kedua-dua ni, kemudian kita uji kaji buah pear ni. Jadi bila kita uji kaji buah pear, keadaan buah pear. Apa keadaan buah pear selepas 1 hari? Jadi keadaan buah pear untuk A1 masih lagi keras. Kemudian B1 ni dia dah sederhana kekerasan dia. Maksudnya dah mulai mengalami perubahan. Kemudian kita nak uji kaji untuk kanji. Jadi untuk uji kaji kanji ni kita boleh guna apa? Okey, uji kaji kanji ni kita boleh guna iodin, larutan iodin ataupun ujian iodin. Jadi iodin ni asal dia warna dia apa? Warna dia perang gelap atau perang. Kalau ada kanji dia akan tukar jadi biru tua. Kalau ada kanji dia akan tukar jadi biru tua. Jadi kalau dekat sini dia akan jadi biru tua. Okey, kalau kita buat ujian kanji. Okey. Kalau untuk ujian kanji yang bawah ni dia sederhana warna dia. Okey, ataupun kemungkinan ada kanji lah. Tapi dia nak bagi tahu di sini di B1 ni sedang mengalami perubahan. Okey, sedang mengalami perubahan. Jadi dekat yang atas ni A1 ni dia tidak masak lah. Okey, tidak masak sebab apa? Dia keras, kemudian ada banyak kanji, dia tidak mengalami kemasakan. Kalau yang ini sederhana, ujian kanji dia pun sedikit berwarna, dia kemungkinan dia adalah masak. Dia mengalami proses masak. Antara satu sebabnya adanya buah pisang, dan buah pisang ni secara teorinya dia bebaskan Ertelina. Okey, dia bebaskan hormon Ertelina. Okey, seterusnya kita ada A2. Okey, jadi A2 ni hari pertama taklah ya, di hari yang kedua. Jadi kita dah uji kaji, kita tak bolehlah nak guna benda yang sama. Jadi buah ni masih keras. Jadi dia ada penukaran kepada biru tua. Okey, buah dah lembut. Buah pear dah lembut dan yang ini tidak berwarna. Tidak warna ataupun warna perang lah, tidak warna perang. Dia kekal, tidak mengalami perubahan. Jadi buah ni tidak masak. Buah ni masak lah, terlalu masak. Jadi ini adalah result dia. Jadi maksudnya kat sini, dengan ada kehadiran buah pisang,
buah pisang yang dikatakan mengeluarkan atau membebaskan hormon etelina ni menyebabkan buah pear jadi masak. Okey? Jadi etelina ni dia buat apa? Jadi dalam perbincangan ni kena ceritalah buah pisang bebaskan etelina. Okey, itu antara perbincangan yang ada. Kita cerita sebab apa kita guna buah pisang. Kena cerita apa yang kita buat dekat prosedur tu, kadang-kadang diperlukan teknik itu atau kaedah tu kita kena terangkan, kita kena bincangkan dalam perbincangan. Jadi kita guna buah pisang ni sebab dia bebaskan etelina. Ini untuk perbincangan yang pertama. Yang kedua pula, boleh ceritalah tentang ujian kanji itu digunakan untuk menguji keadaan kanji. Dan kalau ada perubahan warna daripada perang ke biru tua, maksudnya ada kehadiran kanji pada buah tersebut. Dan etelina fungsi dia apa? Ni untuk perbincangan lagi. Dalam bahagian perbincangan ni etelina ni dia akan mempercepatkan pemasakan buah, merangsang penghasilan enzim selulis. Okey, dia rangsang penghasilan enzim selulis. Merangsang penghasilan, okey, penghasilan enzim selulis. Jadi enzim selulis ni dia akan hidrolisis ataupun dia akan pecahkan. Hidrolisis tu dia pecahlah, okey, menggunakan air kan. Hidrolisis selulosa dinding sel. Jadi buah tu akan menjadi lebih lembut. Kemudian dia akan rangsang penukaran kanji kepada gula. Okey, dia akan rangsang penukaran kanji kepada gula. Jadi itu perbincangan yang kamu boleh tulis dalam perbincangan. Okey. Seterusnya kita ada kesimpulan. Jadi pemasakan buah lebih cepat dengan kehadiran etelina. Pemasakan buah lebih cepat dengan kehadiran etelina. Hipotesis diterima. Jadi ini adalah bagi eksperimen 5.1. Dengan harapan cikgu kamu dapat faham dan kemungkinan dapat jawablah soalan-soalan yang melibatkan eksperimen atau amali dalam peperiksaan kamu.